Jadi insya-Allah siapa yang ada peluang boleh pergi ke Aceh, insya-Allah. Boleh buat lawatan ke Aceh. Saya insya-Allah bulan 3 atau bulan 6 nanti saya akan buat rombongan ke Aceh. Siapa-siapa yang berminat boleh simpan duit insya-Allah mulai sekarang. Kos penerbangan pergi balik bulan 6 nanti mesti cuti mahal sikit. Masuk penginapan 3 hari 2 malam RM800 saja. Makan sendiri. Insurans sendiri. InsyaAllah. Penerbangan kita tanggung, penginapan kita tanggung. Melalui pembayaran tuan-tuan. Kita nak pergi tengok kesan-kesan peninggalan tsunami khasnya. Kita tengok di tempat yang saya pergi ni 7 jam perjalanan tempat gempa bumi. 7 jam perjalanan dari Bandar Aceh. Perjalanan yang jauh sekali. Dan Aceh ni Allah Ta'ala beri kelebihan banyak selepas tsunami. Ada telaga minyak baru di Aceh. Dan telaga minyak ni dekat sangat dengan pantai Aceh. Kedua, di Aceh sekarang lumbung emas tu makin membesar. Lumbung emas tu makin membesar. Emas di Aceh dia tak macam pasaran kita. Emas di Aceh kalau dalam bahasa Urdu tu dia panggil ikdar. Harga tetap. Tak turun, tak rendah. Melainkan pasaran Indonesia tu mempengaruhi pasaran Aceh. Emas dia memang berkualiti sungguh. Kalau kita kata emas 999 jual sana. Dia tak jual macam kita, dia jual mayam. Dia masih guna mayam lagi. Sana kalau nak kahwin dengan orang perempuan Aceh, orang perempuan Aceh ramai. Pasti ada yang dia masa tsunami tu, mak ayah dia mati, dia kecil lagi. Mungkin kalau waktu tu dia 10 tahun. Sekarang dah 19 tahun. Budak-budak ni kebanyakannya dia duduk di dayak, di sekolah-sekolah agama, institusi agama. Yang mereka ni diberi pendidikan percuma, tempat tinggal percuma sampai besar. Kira Tok Guru dia duduk tunggu siapa nak masuk Minang, itu je. Tu saya tawak pada orang tuan-tuan malam ni, pagi ni saya nak tawak siapa-siapa nak nikah boleh insya-Allah. 3 mayam emas saja. 3 mayam ni, satu mayam 3.3 gram. Satu mayam tu. 3.3 apa? Jadi kalau 3 mayam murah. Kita 1 gram 110, 118. Sana mahal sikit. Dia emas tinggi 170. Nak buat pelaburan bagi 170 tu emas 916 tempat kita kalau harga tinggi 160, 150. Jadi kalau beli sana balik labur sini haji, bayar haji. Token emas di Selangor antaranya orang Aceh atau Cina Aceh. Token emas Cina Aceh waktu tsunami dia tak tinggal ke dia dah. Ombak main zinc tu main potong kepala dia. Mati tuan tu ya. Mamah tu habis ombak bawa dia. Tak tahu pergi mana mamah tu. Aceh ni kaya subhanallah. Dan sekarang lebih subur berbanding sebelum ni. Lebih subur. Kalau di Melabuh tu, dulu kalau kita kata rumput susah nak tumbuh, dia kata. Sekarang Masya Allah, subur. Masya Allah. Jadi insya Allah boleh tengoklah. Kerajaan Aceh pun dah bina muzium sekarang. Muzium tsunami. Kalau kita masuk tu, dia buat bumbung setinggi ombak sebenarnya. Kita boleh nampak lah, tu dia tinggi ombak yang main tu. Kita tak nampak masa ombak tu lah, tapi bila dia buat tu kita nampak. Dan disiarkan gambar-gambar. Sedih lah, kita tak sedih. Dan kerajaan Aceh haramkan penjualan video tsunami tu. Dia tak bagi jual. Tapi puak pirate ni jual juga.
Kerana bagi dia itu harta yang tak ada bandingan dengan nilai mata wang. Mana tsunami itu satu harta bagi mereka yang tak ada bandingan nilaian di atas dunia. Harta. Betul. Tsunami itu sebenarnya harta yang memewahkan rakyat Aceh. Sebelum tsunami, kalau kita turun untuk kedai makan tak banyak. Sekarang kedai makan bercambah. Dulu hotel tak banyak. Sekarang hotel dah banyak. Dulu pusat-pusat peranginan tak banyak. Sekarang dah banyak. Dulu macam kubur-kubur wali ni, siapa pun tak ziarah. Lembu berak ya. Sekarang dibuat bangunan cantik untuk diziarahi. Maknanya jadi harta pada mereka. Subuh, emas banyak, minyak banyak, mewahnya bumi Aceh. Jadi benarlah sabda Nabi itu, setiap hujan di penghujungnya ada kebaikan. Baik sungguh. Habis. InsyaAllah nanti kita ada peluang, kita pergi. InsyaAllah. Saya nak bawa 7 orang saja. Siapa ada rezeki lebih, dapat. Banyak-banyak susah. Kalau 7 orang ni satu halaqah, senang kita nak buat program. Kalau ambil tuk-tuk pun satu tuk-tuk tu naik 7 orang. Kalau ambil bawa 20 orang nak kena cari bab, penat. InsyaAllah. Pagi ni kita nak bincang sikit saja. InsyaAllah. Nak bincang perkara yang tuan-tuan dah tahu dah sebenarnya. Ataupun nak bincang perkara-perkara yang berkaitan dengan Zulhijjah terutamanya. Iaitu ibadah haji dan juga korban. Ustaz-ustaz kita dah sentuh banyak. Cuma saya nak perbetul kefahaman kita saja. Itu saja. Pasal ada yang salah faham pun banyak juga. Faham tak betul lagi banyak. Buat-buat tak faham pun ramai juga. Itu kita. Pertama sekali Zulhijjah. Zulhijjah ni 2 benda Allah Ta'ala syariatkan pada kita. Pertama, ibadah haji. Kedua, korban. Ibadah haji ni tuan-tuan, saya bukan nak cerita macam mana nak buat ibadah haji itu, tak. Saya nak jelaskan bahawa ibadah haji itu bukan masa untuk kita berpesta ria. Ibadah haji ni, orang yang dipilih untuk menunaikan ibadah haji ni, dia kena sedar bahawa dia dijemput hadir ke satu tempat yang merupakan tempat di situ terdapat tanda jelas, tanda yang paling jelas tentang hari kiamat. Dia akan pergi ke satu tempat yang jelas sudah ada tanda kiamat di situ. Dia akan pergi ke situ, iaitu Arafah, Masjidil Haram dan Arafah. Dia pergi ke satu tempat yang Nabi sebut 1000 tahun dulu, sekarang sudah ada tanda tu. Tanda tu bukan baru-baru ni, dah lama dah. Tanda pertama yang tuan-tuan dah tahu, bumi Arafah. Bumi Arafah ni bumi tandus, kering kontang, pokok tak boleh tumbuh. Nabi kata, la taqumu as-sa'ah hatta ta'uda ardul arabi muruja wa anhar. Nabi kata, kiamat ni tak akan berlaku selagi mana bumi Arab ini, yakni Arafah, yang kering kontang ni, yang hangat, yang panas ni, muruja, tumbuh pokok yang subur. Wa anhara, ada aliran air di bawah tu. Arafah dah ada. Di Arafah, Kerajaan Arab Saudi dah bina paip saluran air besar di bawah Arafah untuk antara lain menyiram tumbuh-tumbuhan di Arafah. Di Arafah dah ada pokok sekarang subur, menghijau. Kalau kita tengok macam taman rekreasi Arafah sekarang. Kalau kita pergi umrah, travel umrah ni dia akan bawa kita ziarah di padang Arafah. Nampak pokok tumbuh di sekeliling Arafah. Maknanya dia pergi ke satu tempat
yang ada tanda kiamat di situ. Pokok dah tumbuh subur dan ada aliran air di bawah Arafah. Jadi orang yang pergi ke Mekah, terutama untuk ibadah haji, dia kena sedar dia sedang duduk di tempat yang pasti di sini sudah ada tanda kiamat. Mana dia bukan boleh pergi duduk situ, duduk saja-saja, tidur, main-main, SMS, sembang-sembang dengan kawan-kawan. Sepatutnya bila dia duduk di situ, dia lebih dekat dengan kiamat. Dia lebih dekat dengan kiamat, dia lebih rasa kiamat itu hampir dan dekat dengan dia. Dan dia lebih banyak melakukan amalan saleh sewaktu berada di situ. Bukan boleh main-main. Satu. Yang kedua, bila dia pergi ke Masjidil Haram, pelaku umrah atau pelaku haji, penunai umrah atau penunai haji, dia akan jumpa bangunan besar yang duduk di sebelah Masjidil Haram. Itu tanda kiamat, tuan-tuan sekalian. Jibril pernah menanya Nabi. Mana Nabi pernah ditanya oleh Jibril tentang kiamat dan tanda ada. Nabi tak jawab hari apa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi kata hari Jumaat itu dhaif jiddan. Kata Ibn Hajar Al-Haytami, ini hadis bagi aku hadis yang direka untuk merosakkan agama. Tak tahu hari apa. Nabi, salah satu jawapan yang Nabi bagi tahu, yatatawaluna fil bunyan. Yatatawalun, hadirin sekalian, membabitkan bangsa Arab yang berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Bukan bangsa Eropah, bukan bangsa Asia, bangsa Arab. Selepas kerajaan Arab Saudi membina menara jam tertinggi di dunia, Emirat Arab Bersatu bersepakat untuk membina satu lagi bangunan menara jam paling tinggi di dunia di Dubai. Dan sekarang projek itu sedang rancak dibina. Membabitkan bangsa Arab di bumi tanah Arab. Yatatawaluna fil bunyan, bangsa aku, yakni bangsa Arab, kata Nabi, berlumba-lumba dengan penuh teriakan, keujuban, membina bangunan yang tinggi dan menakjubkan. Dan salah satunya adalah di sini. Di mana? Tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita pergi Masjid Haram, sebelah tu saja tanda kiamat duduk sebelah kita. Kalau tak sedar lagi jawab dia, tak ada manfaat kita pergi menunaikan ibadah. Kerana kita telah dipilih oleh Allah untuk ditemukan dengan tanda-tanda secara dekat. Kita duduk Malaysia jauh. Satu. Yang kedua, sewaktu Nabi menyampaikan ceramah di Arafah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, panjang hadis ni, saya tengok. Tuan-tuan pun pernah dengar hadis ni. Nabi pernah ingatkan sahabat dia di Arafah, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian orang Islam, syamiru fa innal amru jaddu, fa innal amra jaddu, bersiap-sedialah kamu kerana urusan ini adalah penting. Bersiap-sedialah. Kenapa? Kerana urusan ini amatlah penting.